Saya masa rempuk tu ahli parlimen. Saya ahli parlimen pakatan. Bakal sokong pakatan. Tapi saya kata tak, dalam hal agama kau jangan nak sibuk pasal hal Islam. Dia nak buat forum pasal hal murtad, pasal hal Islam. Saya pergi, saya cabar dia. Sebelah saya YB Kubang Krian, Salahuddin Ayub. Sebelah sini tu penasihat agama Peti Besar Badrul Amin. Tu. Oh, takbir jihad, kita berperang sampai titisan darah terakhir. Kita akan lawan mereka. Isytihar Amerika sebagai kafir harbi laknatullah, layak diperangi dengan jihad. Tiba-tiba kerana politik mereka boleh angkat Amerika jadi khalifah mereka. Tuan-tuan tak ingat? Tu kau tuan-tuan faham lah ni orang perempuan. Tu dia kata takbir pelan. Saudara tak ingat ke? Kita sama-sama dulu, saudara dengan saya sama dulu menentang Bar Kansel dengan IFC-nya, menentang kes-kes murtad. Kenapa hang ini? Oh, itu soal lain, Syekh. Itu Amerika sebagai pengurusi IFC, ini Amerika sebagai pengurusi bersih. Macam mana boleh pisahkan? Kata agama dan politik tak boleh pisah. Kenapa tiba-tiba sekarang tuan-tuan, dia kafirkan UMNO kerana konon dia pisahkan politik dengan agama, kan? Politik suku, agama suku. Mana boleh politik dengan agama sama? Kenapa tiba-tiba dalam kes Amerika, oh boleh pisahkan Amerika IFC dengan Amerika bersih? Cakap hipokrit, lidah bercabang, talam dua muka, hanya kerana politik. Terakhir, mengagungkan komunis hanya kerana nak sokongan daripada bukan Islam, bukan Melayu. Sanggup mereka kata komunis ni adalah pejuang kemerdekaan. Oh, Mat Indra adalah hero kita sebenarnya. Dalam parlimen semalam, 2 hari lepas, beria-ria mempertahankan Mat Indra. Dia kata dalam buku Yayasan Johor ada sebut nama Mat Indra. Betul lah. Memang betul dalam buku Yayasan Johor. Ini dakwah yang dibawa. Kalau tuan-tuan pergi ke mana-mana ceramah ni, dia akan cakap. Dia kata dalam buku Yayasan Johor, kerajaan Johor pun iktiraf Mat Indra. Dia sebut nama Mat Indra dalam buku. Memanglah. Sebab Mat Indra orang Johor, orang Batu Pahat. Dia ceritalah orang-orang Johor yang baik, yang jahat, setan, iblis semua dalam tu. Tapi tak semestinya bila disebut nama Mat Indra dalam buku tu, maknanya Mat Indra bagus. Macam Quran lah tuan-tuan. Dalam Quran, Allah tak cerita Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi itu, Nabi ni. Allah sebut juga nama Abu Lahab, Allah sebut nama Namrud, Allah sebut nama Fir'aun. Bukan bermakna bila Allah sebut dalam Quran nama Fir'aun, nama Namrud, maknanya Namrud dan Fir'aun tu baik. Faham sendiri lah. Bila kita baca hal Fir'aun, oh Fir'aun ni jahat rupanya. Oh, bila baca hal Namrud, Namrud jahat rupanya. Bila baca bab Nabi Ibrahim, baik orangnya. Macam tu lah bila baca buku Yayasan Johor. Oh, yang ni pejuang, oh bagus. Oh, Mat Indra jahat, orang ini bunuh orang Melayu semua. Baca macam tu lah. Takkanlah semata-mata nama dia ada dalam buku tu dia jadi baik. Tapi yang peliknya, dia nak baca buku Yayasan Johor saja. Yang buku Abdullah Sidi, tahu Abdullah Sidi? Abdullah Sidi ni bukan macam Mat Sidi, kita Mat Sidi, Mat China John. Abdullah Sidi ni kepala komunis. Antara orang lama tahu lah, Abdullah Sidi ni sama taraf dengan Cimpeng tu, kepala komunis. Dia buat satu buku sebelum mati, namanya Memoir Abdullah Sidi. Tuan-tuan baca dalam tu, ini kepala bapa komunis sendiri. Dia tulis apa dalam tu? Dia kata Mat Indra adalah pemerintah regimen ke-10 Parti Komunis Melayu. Kepala komunis cakap macam tu. Tak cukup dengan tu, Abdullah Sidi kata apa dalam buku memoir tu? Dia kata bahawa Mat Indra lah yang mengetuai serangan regimen ke-10 Parti Komunis Melayu dengan bantuan daripada komunis-komunis Cina menyerang Balai Polis Tepuk. Komunis, kepala komunis sendiri cerita macam tu. Yang nak nafikan pasal apa? Yang beria-ria nak pertahankan Mat Indra ni pasal apa? Oh, semalam dia keluar dalam statement, dia kata Mat Indra ni sebelum mati, bila dijumpai oleh orang polis, ditahan oleh polis, dia kata dia bukan komunis. Saya tanya soalan mudah aja. Saya kata, ada ke penyangak mengaku dia penyangak bila nak kena hukum? Tak ada penyangak mengaku dia penyangak. Takkan Mat Indra nak kata dia komunis, mampu dia kena bunuh. Penyangak depan mata kita
kita dia rambutnya beg orang. Kita tangkap dia. Dia terangkan dia nak ngaku. Dia tak nak ngaku. Dia tak ngaku. Mat Indra dah kena tangkap. Memanglah dia tak ngaku dia komunis. Tapi kepala komunis sendiri kata, Mat Indra, tuan-tuan tahu Rashid Maidin? Mat Indra bos Rashid Maidin tu. Bila Mat Indra kena tangkap, kena hukum gantung, baru Rashid Maidin ganti dia sebagai pemerintah regimen ke-10. Parti Komunis Melayu, regimen ke-10 ni komunis Melayu. Cuma yang tuan-tuan saya nak berlaku adil juga kepada mereka ni. Komunis Melayu bukan macam komunis yang kat Rusia tu. Komunis tak faham kepada, tak percaya pada Tuhan. Dia bukan jenis, tuan-tuan, Rashid Maidin ada pondok kat Selatan Thai tu. Yang dikatakan komunis Melayu ni bukan komunis ideologi yang tak percaya Tuhan, tapi komunis pengganas. Komunis yang mengambil sikap berperang, bersenjata. Itu masuk komunis Melayu ni. Tuan-tuan yang salah faham tak, Mak Indra ni kafir tak? Dia bukan kafir. Dia semayang tuan-tuan. Dia semayang. Sebab tu adik dia confused. Dia kata Mak Indra semayang, betul lah dia semayang. Tapi dia ada fahaman pengganas komunis. Dia sanggup bunuh bangsa dia sendiri. Dia sanggup bakar polis Melayu, keluarga polis Melayu, hanya untuk mencapai cita-cita bersenjata. Tuan-tuan ingat tak berapa lama dulu kes Al-Maunah? Macam tu lah. Macam tu lah. Mereka percaya dengan tindakan bersenjata. Tak apalah tindakan bersenjata, tapi yang pergi bunuh bangsa sendiri tak apa hal. Yang pergi bakar polis hidup-hidup tak apa hal. Abdullah Sidi dalam buku dia terang-terang dia tulis, Mat Indra adalah ketua regimen ke-10 Parti Komunis Melayu dengan bantuan komunis Cina mengetuai serangan terhadap balai polis Kepoh. Dia sebut sini. Ini sampai nak hidup, sampai cimpeng pun mereka kata pejuang kemerdekaan. Teruklah tuan. Sampai semua habis gadai. Habis. Sampai tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang, sampai ke peringkat dalam Muktamar Agung PAS. Lepas yang ini yang saya tak faham. Yang ini pasal depan orang PAS. Di dalam Muktamar Agung PAS, apa Ustaz Adi sebut? Ustaz Adi kata apa? Kita tukar perjuangan kepada negara kebajikan. Sebab tuan-tuan, tukar perjuangan tak ada masalah. Perjuangan tukar tak ada masalah. Yang jadi masalah pada saya sebab yang diberi oleh Ustaz Adi. Ustaz Adi kata apa? Ustaz Adi kata PAS menukar perjuangan daripada negara Islam kepada negara kebajikan kerana rupanya dalam Quran tak ada negara Islam. Itu jawapan yang Ustaz Adi bagi. Ustaz Adi tiba-tiba kata dalam Quran tak ada negara Islam. Tuan-tuan, kalau yang cakap tu orang UMNO, lama tuan-tuan kena kafir tu. Kalau yang cakap tu orang UMNO, dah lama kena kafir. Tapi sebab yang cakap tu Ustaz Adi, semua senyap. Dekat dunia boleh senyap tuan-tuan. Di alam barzakh besok boleh senyap tu. Sekarang bila dia dah tengok dia punya sokongan terhadap sokongan orang Islam, orang Melayu makin turun. Tuan-tuan turun teruk. Sekarang tuan-tuan pergilah ceramah dia orang kat mana-mana pun, orang yang datang, Allahu Akbar, nyamuk lagi banyak. Baru ni di stadium, dia nak buat ceramah besar-besar di stadium sedang. Yang datang sedikit depan. Sampai orang yang tak mau ceramah balik. Ustaz Adi pun ceramah sekejap, takbir balik. Tak ada orang. Orang yang tak mau datang. Bila dia tengok itu berlaku, main gendang lama, hudu, naik balik hudu. Pertama saya nak tanya soal hudu ni. Soal hudu kan di Kompang ni. Ya, Kompang siang malam. Sama macam isu video klip. Habis segala tangga mimbar masjid, ceramah, kuliah, tazkirah. Semua dia balon. Kazaf. Tuan-tuan, saya nak sentuh sikit isu video klip ni supaya tuan-tuan, ni antara isu besar yang mereka bawa. Dia hukumkan kita dengan hukum kazaf. Boleh dia? Sebab
Sebab ni isu yang mereka bawa. Sampai mereka naik ke mimbar masjid Jumaat, dia hentam kita pasal kasar. Saya antara orang yang paling teruk kena pasal kasar. Tuan-tuan, kasar ni apabila kita menuduh orang berzina. Tuan-tuan menuduh orang berzina tanpa bukti, tak ada apa-apa, main cakap ni. Sebab asbabun nuzul, sebab turun ayat surah An-Nur ayat 4 tu, kerana Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik di zaman Nabi, tuduh Aisyah isteri Nabi buat tak baik dengan Safwan, sahabat Nabi. Sahabat Nabi, Aisyah tertinggal barang, jalan seorang-seorang, tiba-tiba Safwan nampak sahabat Nabi, suruh Aisyah naik unta tu, dia tarik unta tu sampai ke Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul nampak, dia pergi bawa cerita, dia kata Safwan sahabat Nabi dengan Aisyah isteri Nabi buat tak baik, sebab mereka datang daripada gelap mana tak tahu, fitnah. Maka Allah turunkan surah An-Nur ayat 4, kalau kamu nak menuduh wanita suci dengan tuduhan zina, bawa 4 orang saksi, bawa 4 saksi. Kalau tidak, hukum mereka dengan qazaf. Itu kalau tuan-tuan nak tuduh. Maknanya apa? Maknanya kalau ada orang ketiga tuduh 2 orang buat zina, buat tak elok. Dalam kes Saiful, saya nak sebut dalam kes Saiful. Dalam kes Saiful, dia bukan menuduh, dia mengadu. Dia mangsanya. Ada beza dengan orang menuduh dengan orang yang kena. Dalam kes Saiful, dia mengadu, diliwat. Tuan-tuan tengok, ini putar belit segelintir pimpinan PAS 2 hari lepas dalam surat khabar Star, Yang Berhormat Kota Raja Siti Maria. Apa dia tulis? Dia jawab isu berkenaan dengan hudud. Dia tulis terang kat situ. Tapi tuan-tuan tengok, dengan orang bukan Islam dia cakap lain, dengan orang Islam dia cakap lain. Dengan kita dia kata Saiful ni kes qazaf, ya tak? Dia kata Saiful tuduh Anwar Ibrahim semua ni qazaf, 4 orang saksi kena bawa. Dalam surat khabar orang putih kepada orang bukan Islam, dia kata apa? Oh, dia kata ada beza antara orang kena rogol dengan orang yang menuduh orang kena berzina. Kalau orang menuduh orang berzina, dia kata kena bawa 4 orang saksi. Tapi kalau orang mengadu di rogol, tak perlu, cukup dengan DNA dan lain-lain. Kenapa beza? Otak belit. Kenapa dengan orang Melayu tak cakap benda yang sama? Dengan orang Melayu pergi panjat tangga mimbar masjid, pergi cerita qazaf. Saiful qazaf. Saiful mengadu, diliwat oleh Anwar Ibrahim. Dia mengadu. Orang yang mengadu, aduan dia kena dengar dulu, siasat dulu. Kalau dia tak boleh buktikan aduan dia, barulah kita pergi kepada qazaf. Ini aduan dia tak siasat lagi, tak bicarakan lagi. Kemudian, yang tuan-tuan kena faham dalam isu berkaitan dengan zina ataupun kisah ke, ataupun apa pun hukum hudud ni, kalau kita tuduh orang, katalah ada orang tuduh orang ni berzina, dia tak ada bawa 4 orang saksi, sebab hudud memerlukan 4 orang saksi. Itu asas pada hudud, 4 orang saksi. Dia tak boleh bawa 4 orang saksi, tapi dia boleh bawa DNA, dia boleh bawa polis, dia boleh bawa doktor, dia boleh bawa forensik, dia boleh bawa video klip, dia boleh bawa macam-macam gambar, dia boleh bawa bukti-bukti ni. Adakah dia dikazaf? Tak. Tetapi kalau dia boleh buktikan